Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama dalam sesi tadabbur harian di muka surat 171, insya-Allah 171. Kita akan bersama-sama hari ini di surah Al-A'raf ayat 160 sehingga ayat 163. Jadi jemaah jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang telah memberikan feedback tentang suara dan juga gambar pada pagi ini. Insya-Allah jadi kita akan mulakan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 171 ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 160. Kita akan baca sehingga ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahu musnatai 'asharata asbatan umama. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. صدق الله العظيم. Saya tak baca habis hari ini ayat ini, ayat 160 ni, kerana ia agak panjang insya-Allah. Jadi moga-moga dengan permulaan itu kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita akan tengok sambungan daripada apa yang telah berlaku. Kita telah hampir-hampir sampai kepada penghujung apa yang telah berlaku di antara Nabi Musa alaihissalam dan juga dengan kaum Bani Israel ni. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi panjang bercerita tentang kisah Bani Israel, Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi sebelum ni Allah Taala cerita sedikit saja kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Tetapi kemudian Allah Ta'ala cerita dengan panjang lebar tentang apa yang berlaku antara Nabi Musa dan juga Bani Israel. Jadi kita tengok dulu dah banyak tempat dah Allah Ta'ala ceritakan tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel ini, bagaimana Nabi Musa menghadapi Bani Israel ini dalam surah Al-Baqarah dan juga lain-lainnya, sampailah kepada nanti sampai ada khusus, ada surah yang khusus menceritakan tentang Bani Israel. Jadi kita tengok bahawa betapa pengajaran yang sepatutnya kita sebagai orang mukmin ni, orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ambil pengajaran, iaitu Bani Israel ni adalah sebagai satu contoh yang perlu kita awasi, iaitu kita perlu tengokkan apa yang berlaku di antara mereka dan juga Nabi mereka. Jadi kita jaga-jaga jangan melakukan apa yang telah dilakukan oleh mereka ini. Allah SWT sebut sini pada hari ini ialah wa qatta'na. Qatta'a tu maknanya potong. Jadi bila qatta'a, Allah Taala telah memotong-motongkan mereka isnatai asyara asbatan umama, iaitu mereka ni dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na tu kami, hum mereka. Jadi wa qatta'nahum. Jadi kami telah potong mereka ini menjadi 12 asbat. Asbat ni asal makna adalah waladul walad dalam bahasa Arabnya asbat, sibtun. Jadi bila kata asbat maknanya kalau dalam bahasa Arab maknanya kabilah lah, maksud kita sini iaitu anak kepada anak, iaitu mereka ni adalah anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi daripada keturunan Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak, jadi lahir daripada situ ada 12 asbat di sini Umama tu maknanya bangsa, jadi kabilah-kabilah. Jadi mereka ni terpecah-pecah lah menjadi umat-umat, ada maknanya 12 grup mereka ni tahulah mereka ni adalah ni grup ni adalah grup ni pecah macam tu Kemudian wa auhayna, Allah Taala kata dan kami wahyukan ila Musa izistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya itu minta air. Jadi peristiwa ni Bani Israel minta air daripada Nabi Musa ni ialah berlaku selepas daripada mereka ini berada dalam satu di padang pasir Sinai ni. Mereka tu sesat, dipanggil sebagai padang pasir Teh. Teh ni maksudnya bukan teh minum tapi teh sini maksudnya ialah satu padang pasir di mana mereka tersesat di dalam tu, dan mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun, sehingga generasi
yang kita kata generasi Bani Israel yang jahat tu, yang banyak songenya, yang banyaklah perangainya dengan Nabi Musa alaihissalam tu telah mati. Yang tinggal tu adalah anak-anak mereka selepas itu kan, anak-anak dan cucu mereka. Jadi dalam masa tersebut tu, dalam masa 40 tahun mereka berada di pada pasir Teh tu, kita panggil Teh sebab Allah Ta'ala sebutkan nama macam tu kan. Jadi mereka ni dahaga pada pasir kan. Jadi bila dahaga, mereka minta air kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal hajar. Jadi Nabi Musa ni tak boleh buat sendiri kan, maknanya tak suka-suka hati dia pukul-pukulkan dengan tongkat dia kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Nabi Musa sendiri, mukjizat ni berlaku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa-biasa tak boleh. Jadi begitulah kita kan, Allah tak nak ajar kita kan bahawa sebenarnya apa-apa ni apabila, sehingga Nabi pun dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala, dengar perintah Allah, Allah Taala menyuruh pukul, maka pada ketika itulah Nabi Musa pun barulah memukul. Anidrib bi'asakal hajar, wahai Musa, idrib, pukullah bi'asaka, dengan tongkat kamu tu, al-hajar iaitu batu. Kemudian fambajasat ni infajarat, maknanya maka terpancutlah air keluar minhu, daripada batu itu, isnata asyarata ainan, sebanyak 12 ain, mata air minhu isnata asyarata ainan, 12 mata air. Jadi Allah SWT sebut kemudiannya, qad alima kullu unasim masyrabahum, setiap daripada mereka tu ada 12 jadi setiap daripada 12 itu mereka pun maknanya tahu kan di mana kita kata mata air untuk mereka, kumpulan mereka kan. Jadi pada masa tu sebenarnya jumlah mereka sangat ramai kan, dikatakan ribu kan. Jadi ribu-ribu tu tahu kan, ini grup mereka ni, ini tempat minum dia, ini grup ni mata air dia, ini grup ni mata air. Bagaimana bentuk tu kita tak tahu kan, wallahu alam bissawab. Yang kita tahunya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa ini memukul, kemudian keluar air. Macam mana bentuk itu, wallahu a'lam bissawab kan. Kita tak perlulah kan mencari-cari kalau benda tu tak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi air tu pun terpancuk keluar daripada tu kan. Jadi kenapa mereka ni khusus ada, supaya mereka ni tak bergaduh. Mereka ni suka bergaduh kan. Jadi sekarang mereka tahu ini air untuk kamu, ni air untuk grup kamu, ni air, maknanya lisibtin minhum, ada ain mereka tersendiri, mata air tersendiri. Seterusnya masyrabahum ada kullu unasim masyrabahum. Kullu unas tu maknanya setiap daripada grup tu, grup yang 12 tu, masyrabahum, tempat minum mereka. Jadi mereka pun dapat minum lah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ni mengingatkan kepada orang-orang Yahudi ni kan. Sebab orang Yahudi pun mereka ni biasa pergi ke Mekah pada masa ni. Walaupun ayat ni kita katakan turun di Mekah kan, tapi orang-orang Yahudi juga selalu pergi ke Mekah kan, berjumpa denganlah orang-orang Quraisy ni kan. Jadi sekarang ni mereka tahu kan ada Muhammad ni kan, tapi tak pindah lagi, belum pindah lagi ke Madinah masih di Mekah lagi. Jadi itu Allah Ta'ala pun sebutkan, iaitu itu yang pertama, nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat ni. Nikmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel ni sangat banyak kan. Sangat banyak kan memang. Tapi di sini di antara yang disebut itu yang pertama. Yang keduanya Allah Ta'ala sebut apa kan, padang pasir ni panas, jadi tak ada pelindung, tak ada pokok, tak ada apa kan. Jadi nak berlindung macam mana daripada panas matahari? Jadi sebab itulah Allah SWT sebut selepas daripada itu kan, wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Yang keduanya Allah Ta'ala beritahu kan, lepas tu apa Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah zallalna, kami telah apa ni zilal ni maknanya bayang. Kalau zilal pokok tu maknanya bayang pokok. Kalau ada tafsir kata, ada tafsir tu dia tu fi zilalil Quran, tu maksudnya di bawah naungan Quran. Walaupun sebenarnya bukan tafsir, dia tu macam refleksi diri kan bila kita baca Quran yang ditulis oleh seorang ulama daripada Mesir. Jadi zilal tu wazallalna maknanya Allah Ta'ala naunkan untuk mereka tu laihim al-ghamam. Ghamam tu maknanya awan. Jadi awan-awan tu sentiasa menaungi mereka. Jadi bila pada pasir kan panas matahari, bila tiba-tiba ada awan jadi cantik kan, mereka awan tu sentiasa mengikut mereka pergi ke situ, awan tu beralih kan, pergi ikut mereka tu. Jadi Masya Allah kan, sangat-sangat indah lah bagi mereka ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kemudian kami turunkan
alaihim, ke atas mereka itu, al-manna was-salwa. Manna tu ialah dikatakan ditafsirkan oleh setengah ulama, dia kata iaitu satu seperti getah yang keluar pada pokok. Mana pada pokok tu dia keluar manisan, benda tu manis ini pelik kan. Kita katakan al-manna ni, jadi mereka ni boleh ambil je dan mereka boleh makan benda tu dan sihat untuk mereka. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi mereka salwa. Salwa ni maknanya ialah iaitu burung yang mana seperti burung puyuh, macam tu dia katakan. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil sumani maknanya itu burung puyuh. Kita kata burung puyuh kan, burung yang bergerak di atas tanah tu kan, yang mana sedap dimakan. Dan dikatakan Allah Ta'ala beri kepada mereka mudah nak tangkap burung tu kan, mereka mudah nak tangkap. Dan bahkan ada setengah ulama tafsir kata bahawa dah Allah Ta'ala berikan kepada mereka dah siap masak lah. Jadi burung ni untuk direbus ke, untuk dibakar ke, sangat-sangat lazat burung tu. Dan burung diambil mudah. Macam mana boleh muncul burung tu dengan banyaknya, dengan ramainya orang Bani Israel itu? Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana pasti mana ada pokok, mana ada apa kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala berikan kepada mereka manna wassalwa ni dengan mudah mereka dapat tangkap. Dan tetapi mereka ni kan, Bani Israel ini banyak songeh, kita katakan nak pula benda lain pula, nak bawang lah, nak kacang lah, nak apa kan. Sedangkan ini adalah yang terbaik yang Allah telah beri kepada mereka, sebagaimana disebutkan sebelum daripada ni dalam surah Al-Baqarah yang kita baca sama-sama dulu kan. Kulu min tayyibat. Lepas tu diiringi pula, bila Allah Ta'ala dah beri makanan ni, kemudian dikatakan pula kepada mereka, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada apa-apa yang baik yang telah kami razaqnakum, yang kami telah berikan kepada kamu, kami rezekikan kepada kamu. Kami mudah, tengoklah, mudah, rezeki yang mudah kan. Jadi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Ta'ala kata wa ma zalamuna, bukan, mereka ni tak boleh menzalimi kami, iaitu apa? Dengan kekufuran mereka. Mereka jangan ingat rasa bahawa bila mereka kufur ni, mereka boleh merendahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengefekkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia, makhluk tak boleh efek Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma zalamuna, mereka tak boleh nak merendahkan aku, tak boleh nak menjatuhkan aku. Walakin kanu anfusahum, sebenarnya bila mereka ni syirik, bila mereka ni menyembah anak lembu dan sebagainya tu, mereka melanggar perintah Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya mereka itu adalah walakin kanu anfusahum yazlimun, mereka sebenarnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Jangan ingat bahawa bila kita buat kejahatan ni kan, atas dunia ni kan, orang yang buat jahat lah kan, ini adalah pandangan ni, pandangan, pegangan kan, ni sebenarnya daripada Rom lagi. Tapi benda ni, perkara ni dia warisi lah sampai sekarang iaitu oleh orang-orang barat, setengah Tuhan ada cara pemikiran mereka, iaitu mereka melihat bahawa Tuhan ini, kita ni seperti bergaduh dengan Tuhan. Bergaduh dengan Tuhan apa? Iaitu maknanya Tuhan ni memiliki banyak benda. Ini pegangan orang-orang Rom dulu iaitu bagi mereka Tuhan ini ada banyak benda yang disembunyikan daripada manusia. Jadi oleh kerana itulah bila manusia ini dapat menyelongkar, membuka kan, sign dah, mereka katakan menjumpai ini kan, mereka dah rasa dapat mengurangkan kuasa Tuhan tu. Jadi Tuhan dah banyak dah, Tuhan tak tahu, sekarang ni kami dah tahu dah, kamu simpan ni, seolah-olahnya mereka mengatakan macam tu. Wal-iyazubillah kan, subhanallah, Allah Ta'ala maha tinggi daripada segala anggapan dan juga pegangan mereka yang dahsyat, yang sesat tu. Jadi tapi tu pegangan mereka, kadang-kadang secara direct mereka kata, tu yang dikatakan oleh orang Rom dulu. Tapi sekarang ni moden ini kan, ada perkara tu dalam pegangan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tak secara direct, mereka tak katakan, tapi ada perasaan tu. Jadi seolah setengah tu memang Tuhan tak ada kan bagi mereka kan, tapi setengah tu Tuhan ada, tapi Tuhan telah seolah-olah memboloti banyak benda, tapi sekarang kami dah jumpa, kami dah sampai sini, kami dah boleh pergi ke sini, kami tengok kan manusia kan, dia rasa zalamuna, mereka kata kan, Allah Ta'ala kata wa ma zalamuna, mereka tak boleh, bukan jangan rasa bahawa mereka ni dapat mengurangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walakin kanu anfusahum yazlimun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata. Seterusnya insya-Allah kita masuk kepada ayat 161. Allah Ta'ala kata wa iz qila lahum, sekarang ni Allah Ta'ala cerita lagi kan, ingatkan ni cucu-cucu mereka ni kan, anak-anak cucu mereka yang berada di tanah Arab ni, iaitu orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ni yang berada di tanah Arab ni, itu dulu kan, di zaman Nabi SAW.
Allah Ta'ala kata wa iz qila lahum, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, qila lahum uskunu hazihil qaryah. Uskunu maknanya tinggallah, menetaplah, berkuasalah, gitu kan. Jadi maksud dalam ayat ini kan dikatakan adalah, iaitu cerita ni kita dah lompat sikit kan. Tadi tu mereka tu telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang pasir, di pasir Sinai kan, yang dinamakan sebagai pasir tih tadi tu. Selepas daripada tu berlakulah yang sebagaimana kita baca dulu dalam surah Al-Baqarah. Lalu mereka pun dah diajak, sebenarnya mereka telah diajak oleh Nabi Musa untuk pergi berperang ke mana Nuh, ke Baitul Maqdis, iaitu ke Palestin. Diajaklah, tapi mereka tak mahu. Mereka kata, Nuh, di sana ada orang besar, Nuh, kami takut, Jabbarin dah, mereka katakan, kami tak naklah Musa. Tengok kan, mereka kata dengan jahatnya kepada Nabi Musa AS. Mereka kata apa? Sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan sebelum daripada ini, kita dah baca kan, iaitu mereka kata, pergilah kamu Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila, kamu pergilah, kamu dengan Tuhan kamu pergi berperang, kami tak nak, kami nak duduk sini. Tengok kan, nikmat Allah Ta'ala beri kepada mereka, kemudian tiba-tiba mereka nak duduk situ pula, mereka tak nak pergi berperang pula. Jadi sebab itulah Allah SWT sangat marah kepada mereka. Allah Ta'ala sesatkan mereka, lalu meninggallah ayah-ayah mereka tu kan, yang berkata macam tu ke Nabi, dan termasuklah yang meninggal pada masa itu ialah Nabi Musa itu sendiri. Kemudian selepas daripada itu, menurut pendapat yang kuatnya mengatakan ialah lahirlah Allah Ta'ala mengiringkan pula Yusha' bin Nun. Yusha' ni pun menjadi Nabi, dia adalah seorang Nabi, bukan Rasul, tapi dia menjadi Nabi menurut riwayat yang kuatnya. Lalu dia ni memimpin Bani Israel ini. Jadi dia ajak Bani Israel ini, lalu berlakulah sebagaimana yang kita tahu cerita itu tentang apa ni, cerita Talut dan juga Jalut yang kita baca sebelum daripada ini surah Al-Baqarah. Lalu mereka pun pergilah, sebahagian saja daripada mereka yang berani itu kan, lalu pergi, Allah Ta'ala tapis mereka, lalu pergi masuklah ke Baitul Maqdis. Jadi itulah sampai ke Baitul Maqdis inilah, jadi berlakulah ini. Tapi kita tengok berlaku lagi sekali, maknanya daripada golongan yang berani macam tu pun ada pula berlaku masalah lagi Bani Israel ini. Jadi Allah Ta'ala kata sini, ingatlah wa iz qila lahum uskunu, duduklah kamu, tinggallah kamu, menetaplah hazihil qaryah, di kampung ini, katakan. Tapi kampung ini bukan kampung hazihil qaryah ni maknanya qaryah ni bandar lah, kita katakan negeri inilah kan tapi digunakan perkataan qaryah tu kampung, asal makna perkataan. Tapi kata hazihil qaryah mana ni, kampung mana ni? Jadi ulama-ulama tafsir dia kata ada dua, ada setengah kata itulah Baitul Maqdis, ada setengah kata bahawa yang dikatakan hazihil qaryah ni adalah Jericho sekarang, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil Ariha, ataupun dalam bahasa Inggeris itu Jericho. Jadi sekarang ni Allah SWT kata, pergilah masuk ke situ, uskunu kemudian apa lagi Allah Ta'ala kata, wa kulu min haitsu syi'tum wa qulu hittah, dan makanlah daripadanya. Maknanya kamu duduk di situ, kamu boleh makan minum di situ, tak ada masalah kan, bagaimana yang kamu nak kan, haitsu syi'tum. Kemudian Allah Ta'ala kata wa qulu hittah, dan hendaklah kamu, bila kamu ini masuk ke situ tu, kamu berada di situ tu, hendaklah kamu kata hittah ni maknanya jatuh, maknanya jatuh apa sini, iaitu Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka supaya minta kepada Allah menggugurkan dosa-dosa mereka, maknanya masuk dengan penuh istighfar, maknanya ya Allah ampunilah kami, ya Allah ampunilah kami, maknanya ingat kepada Allah sekalian. Jadi itu maksud hittah kan. Jadi waqulu hittah, dan kemudian wadkhulul baba sujada, dan hendaklah kamu masuk ke pintunya itu, yang mula-mula masuk tu dalam keadaan sujada. Sujada tu maknanya bukanlah sujud macam mana nak masuk, tapi maksudnya ialah dalam keadaan tunduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan yang diberikan, dan kemudian hendaklah kamu semua masuk dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rasa hina diri kepada Allah Taala. Naghfir lakum khati'atikum, Allah Taala kata kami akan ampunkan dosa kamu kalau kamu buat macam tu. Naghfir lakum khati'atikum, dan kemudian Allah Taala kata sanazidul muhsinin, Allah Ta'ala akan tambahkan, sanazidu akan tambahkan, kami akan tambahkan untuk orang-orang yang muhsin. Tapi apa yang berlaku kepada mereka ialah mereka tak buat macam tu kan. Tengok kan, kita tengok ayat selepas daripada tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan apa yang berlaku kepada mereka Bani Israel ni. Tengok kan Bani Israel ni, tak tahulah kan kita perangai dia kan. Allah Ta'ala kata fabaddalal lazina zalamu,
Mereka ni allazina zalamu minhum, maknanya ada satu kelompok daripada mereka ni yang jahat, yang zalim. Allah Ta'ala katakan zalim. Zalim tu bukan jahat kacau orang, tapi mereka tu jahat. Mereka tu iaitu tak menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata orang yang macam tu zalim. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Apa yang dibuat oleh mereka? Fabaddalal lazina zalamu minhum, daripada sebahagian daripada mereka yang zalim ini telah baddala menukar. Jadi bukan tadi Allah Ta'ala suruh mereka apa? Allah Ta'ala kata kulu hittah, kemudian hendaklah sujada. Kemudian mereka apa? Tahu mereka tak buat macam tu, mereka ubah. Tengok kan, suka hati ubah. Sebab itulah kalau kita kata mereka ni mengubah kitab Taurat, tu maknanya biasa bagi mereka. Perangai mereka macam tu. Perangai mereka ni, tengok Allah Ta'ala kata hittah, tapi mereka ubah dengan perkataan lain, iaitu apa? Ada setengah tafsir kata mereka ni bukan kata hittah, bukan pakai hittah tapi hintah, kata tu, kata setengah ulama lah. Tapi walaupun setengah gitu, ada setengah ulama tertolak lah benda ni kan. Sebab apa? Tak ada riwayat yang kuat mengatakan penukaran tu. Cuma yang pasti yang Allah Ta'ala sebut ialah mereka ni menukar tadi tu. So kata hittah, kemudian mereka tukar macam mana, tapi kemudian sujadah mereka tukar juga. Mereka tak buat benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata mereka telah tukar qawlan ghairal ladzi qila lahum, apa yang disuruh buat tu mereka tak buat. Jadi qawlan perkataan, mereka tu ubah perkataan yang Allah Ta'ala suruh tadi tu. Qawlan ghairal ladzi qila lahum, apa daripada apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maknanya dikatakan suruh buat macam ni, tapi mereka ni tak, mereka ubah yang lain. Tu perangai mereka. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala pun murka lagi kepada mereka. Allah Ta'ala kata fa arsalna alaihim rijzan, fa'arsalna alaihim rijzan. Jadi Allah Ta'ala telah utuskan kepada mereka rijzan. Rijzan tu maknanya sini azaban sini. Allah Ta'ala pun utuskan azab kepada mereka minas sama, daripada langit, bima kanu yazlimun, dengan kezaliman yang telah mereka buat tu. Seterusnya sampai pula insya-Allah kan, kita sampai pula kepada ayat 163 insya-Allah, ayat terakhir lah. Pada kali ni, pada muka surat 171 ni, ayat 163 apa ni Allah Ta'ala pun sebut ni, was'alhum, tanya mereka. Allah Ta'ala kata, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut supaya bertanya kepada orang-orang Yahudi tu, was'alhum. Jadi kalau kita pun sama jugalah kan, cuba tanya mereka tu. Tapi orang Yahudi kan bukan nak terima, bukan nak ni, bukan nak ambil pengajaran. Kita tengok kan Allah Ta'ala sebut sini kan, ni sebelum daripada ni dah ada dah. Kita dah baca ayat yang begini yang menceritakan perkara ni. Apa dia? Wahai Muhammad, is'alhum, tanya mereka tu, was'alhum, tentang apa? Tanya tentang apa? Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, tentang satu kampung. Ni kampung ni kan, kampung kan, kota, negeri kan tak, tapi iaitu Korea allati kanat hadiratal bahri. Hadiratal bahri mana yang berada di tepi pantai. Setengah ulama kata maksud ini iaitu kaum-kaum Yahudi yang berada di tepi pantai ni, iaitu di Ailat. Sekarang ni Ailat lah nama dia kan. Ailat ni berada di tepi Laut Merah, di tepi pantai. Sekarang ni Yahudi ambil tempat tu kan daripada Palestin. Dia kata ni dia punya. Jadi ada satu tu kelompok tu berada di situ, di Ailat tu. Jadi mereka ni iz ya'duna fis sabti. Allah Ta'ala kata iaitu apa yang mereka buat ketika mereka ni ya'duna makna ya'taduna, maknanya melanggar perintah Allah. Ya'duna maknanya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari Sabtu. Jadi bagi orang Yahudi, hari Sabtu ni adalah hari yang dipanggil Sabtu. Sabtu ni dalam bahasa Arabnya maknanya rehat, maksudnya rehat. Kenapa nama dia rehat? Kerana Allah Ta'ala perintahkan kepada orang Yahudi pada hari Sabtu tu mereka tak boleh buat apa-apa, tak boleh buat kerja. Perkara ni kita tengok kan sampai hari ni orang Yahudi peganglah benda ni kan. Hari Sabtu tu adalah hari rehat mereka. Dalam hadis Nabi SAW pun Nabi sebut kan, orang Kristian Allah Ta'ala berikan hari Ahad untuk mereka. Orang Yahudi Allah Ta'ala berikan hari Sabtu untuk mereka. Dan Allah Ta'ala berikan kepada umat aku, Nabi kata, hari Jumaat. Hari Jumaat tu adalah hari umat Islam. Jadi hari Sabtu ni memang nama dia Sabtu, orang putih panggil Saturday kan. Jadi dalam bahasa Arab Sabtu ni artinya ialah rehat maksud dia. Jadi Allah SWT kata iz ya'duna fis sabti, iaitu mereka ni melanggar perintah Allah pada Sabt. Pada hari Sabtu tu iz ta'tihim hitanuhum, ketika datang ikan-ikan mereka. Hitan ni maknanya ikan-ikan mereka. Yauma sabatihim, pada hari apa? Pada hari sabatihim, pada hari rehat mereka. Pada hari Sabtu tu lah
ikan tu pula tu syurra'an tu maksudnya ialah ni syurra'an ni apa ni syurra'an ni maknanya ialah ikan tu muncul daripada air tu. Mereka duduk tepi pantai, jadi kerja mereka nelayan. Hari tak Sabtu ikan tu tak muncul, hari Sabtu dia muncul pula syurra'an tu. Allah Ta'ala kata sini kan, wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Tapi kalau hari tidak yasbitun, hari tak rehat, tak muncul pula ikan tu, la ta'tihim, ikan tu tak muncul. Jadi ini memang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka kan, kepada orang yang berada di kampung tu, tapi nak tunjukkan bagaimana perangannya. Kemudian kazalika nabluhum, Allah Ta'ala kata, dan begitulah kami nabluhum, kami telah uji mereka. Uji, bagaimana ujian tu kan, ujian lah tu. Jadi mereka pun membuatlah yang dipanggil sebagai helah kan, sebagaimana disebutkan dalam tempat lain, iaitu helahnya bagaimana mereka pun kepung ikan tu. Mereka tak tangkap ikan tu, sebab bertangkap ikan ni salah hari Sabtu kan, itu melanggar perintah Allah, mereka kata kan. Pandai mereka ni kan, jadi mereka pun buat ikan tu dah muncul, mereka pun buat tutup macam mana, wallahu alam kan, pukat ke apa benda kita tak tahu kan. Allah tak cerita, tapi mereka kepung ikan tu, lalu ikan tu pun terperangkap dalam tu. Jadi esoknya bila dah habis hari Sabtu, hari Ahad lah kan, jadi mereka pun ambil ikan tu. Jadi mereka kata, kami tak ambil ikan pada hari Sabtu, kami tak buat apa-apa, kami kepung je kan, supaya ikan tu tak lari, supaya hari Ahad kami boleh ambil. Tu nama dia helah. Nama dia helah ni ialah buat satu benda, yang benda tu adalah salah kan, gunakan salah, tapi menggunakan cara-cara yang pusing-pusing nak mengatakan, nak menjadikan supaya benda tu tak salah. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang dilarang dalam Islam kan, iaitu apa? Sebab bergantung kepada niat kita. Niat awak ni apa sebenarnya? Niat awak sebenarnya nak tangkap ikan kan? Jadi awak tiba-tiba awak buat macam ni kan, sebenarnya awak niat tangkap ikan. Itulah yang dikatakan bahawa Allah SWT marah kepada mereka. Jadi Allah SWT sini, itu semua tu ikan macam mana kalau kita fikirkan, kenapa hari tak Sabtu dia tak muncul ikan tu, tak syurra'an, tiba-tiba hari Sabtu macam mana syurra'an? Inilah yang pelik kan, yang berlaku kepada Bani Israel ini. Jadi itu memang Allah Ta'ala kata nabluhum. Nablu maknanya daripada ibtila', cuba mereka ni bima kanu yafsukun, dengan kejahatan. Kenapa? Bima kanu yafsukun, kerana kejahatan mereka tu. Jadi Allah Ta'ala nak tunjulkan, nampakkan lagi, nak munculkan lagi kan, bahawa mereka ni jahat. Jadi Allah Ta'ala buat macam tu kan. Jadi Masya Allah kan, itu adalah di antara perkara yang kita tengok pada hari ini, iaitu yang bermula daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Bani Israel. Tak kira lah mereka ni yang baik jahat kan, semua akan mendapat benda tu kan, dengan makanannya, dengan airnya, dengan apa ni, naungannya, makna cukup lengkap tu kan, makan minum ada, air dah ada, kemudian naungan ada, shelter kita panggil kan, mereka semua dah ada dah. Jadi kemudian apa yang mereka buat ni kan, suruh beri dah kemenangan dah untuk dapat masuk ke apa ni, Palestin, ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka buat lagi perangai macam tu kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala ingatkan mereka ni, inilah kejahatan-kejahatan Bani Israel yang sepatutnya kita fahamkan sampai hari ni, sampai bila-bila. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia adalah asyaddun nas adawah, orang yang paling sekali memusuhi umat Islam. Dan benda ni tak boleh dibuang, dah ada dalam Quran, dah sebutkan, dan semua orang Islam sepatutnya kena faham perkara ni, iaitu apa? Asyaddun nas adawatan lillazina amanu, kepada orang-orang beriman, kepada orang yang beriman. Musuh yang paling kuat bagi mereka yang menentang orang-orang beriman adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah yang telah kita baca sebelum daripada ini. Cukup setakat itu, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita pencerahan yang kita nampakkan, dan menjadikan kita dapat berpegang kepada apa yang terbaik daripada apa yang telah kita baca pada setiap hari. Insya-Allah jumpa lagi di sesi akan datang, insya-Allah, muka surat 172 pukul 6.15 pagi, insya-Allah, di hari esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi majlis kita dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.